Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman semua, dan saya rasa semua sedia maklum, bahawa pada hari ini kita akan mengadakan kursus cantuman dewasa bagi pokok ataupun tanaman durian. Jadi saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah kita pada hari ini, Cik Azri Wagiman, pegawai unit tadikal, dan kami panggil dia Sifu, kerana telah sama-sama dapat hadir untuk memberikan khusus beliau pada hari ini. Mungkin masa yang ada saya akan beri sebanyak mungkin kepada pegawai teknikal kita, Cik Azri Wagiman, untuk meneruskan ceramah beliau. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua para peserta, para petugas, urustia dan juga pejabat pertanian daerah Tangkak yang telah pun bersama-sama mengelolakan program kita pada hari ini. Saya serahkan kepada Cik Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, berjumpa lagi kita pada hari ini. Kepada semua sekali peserta-peserta. Hari ini saya lupa nak perkenalkan diri. Nama saya Azri bin Wagiman. So hari ini saya akan bagi ceramah mengenai cantuman dewasa tanaman durian lah. Okey. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh tanya. Nanti saya akan buka pada soalan. Di 4-5 slide saya akan buka pada soalan. Kemudian boleh tanya dan kemudian mute-kan balik awak punya peranti. Okey, saya kebenaran untuk duduk lah. Okey, saya duduk. Okey. Okey, kita boleh teruskan Okey. Okey, sekarang kita akan mulakan. Okey, untuk pengetahuan semua cantuman dewasa durian ni dah lama diperkenalkan. Lebih kurang dalam dah 10 tahun lepas. Cuma sekarang ni kita tujuan cantuman dewasa ni adalah untuk apa sebenarnya? Okey, dalam pengenalan konsep sebenarnya adalah untuk pemulihan semula pokok dengan menggantikan kepada variety yang disyorkan melalui. Dia ada dua kaedah. Yang pertama adalah untuk pembentukan semula tunas mata penanti, dan yang kedua adalah tanpa pembentukan tunas penanti. Durian kampung tetapi tak sedap. So jangan ditebang, jangan dimusnahkan ataupun jangan tanam baru dulu. So sekiranya tak sedap dan kita akan buat cantuman dewasa. So teknik cantuman dewasa tu pula nanti kita akan ajar, dia ada macam-macam teknik, dan anda semua boleh pilih mana yang paling sesuai dengan kemahiran anda. Okey? Okey, next. Sebenarnya ada banyak kebaikan, so kita ambil dua saja kebaikan. Yang pertama adalah cantuman dewasa lebih cepat mengeluarkan hasil, iaitu 3 hingga ke 4 tahun berbanding dengan tanam semula. Sekiranya ada tanam semula, tanam tunggu dan tuai, tak ada baja, tak ada apa, dia makan masa hingga 7 tahun. Tapi bila cantuman dewasa ni selepas berjaya dicantum, kerana dia mempunyai sistem akar yang stabil dan matang. Maksudnya pokok tu dah besar, akar dia dah pandai cari makan, dah tahu kat mana ada air, dan kita buat cantuman dewasa di situ. Kemudian pokok yang cantuman dewasa tadi tu dia punya, contohlah kita cantum dengan musangking. So pokok musangking tadi tu dah tahu dah kat mana nak cari makan, kat mana nak baja yang anda bagi tu, semua dia dah tahu dah nak ambil baja. Sekarang yang pentingnya bila pokok ni bila kita tanam adalah akar. Yang luaran tu kita nampak tapi akar kita tak nampak. Kita buat anggapan pokok yang dah besar ni akarnya dah stabil. Okey, yang kedua pula, risiko serangan perosak adalah lebih rendah kerana cantuman dibuat pada pokok dewasa. Contohnya adalah perosak babi, lembu dan sebagainya. Bila pokok tu dah besar, serangan babi pun tak ada sebenarnya. Babi ni sebenarnya dia akan menyerang bila tanah yang baru dikorek. So dia nak cari cacing, nak cari something yang ada dekat dalam tanah tu kan. Tapi bila pokok tu dah besar, dah sedia ada, dia takkan ganggu. Lembu pula. Lembu ni sebenarnya dia suka pokok-pokok yang kecil, suka langgar apa semua kan. Tapi bila pokok yang dah besar, insya-Allah tak ada. Okey, kaedah-kaedah macam mana kita nak buat cantuman dewasa. Okey, yang ini adalah melalui pembentukan semula tunas penanti. Maksudnya kita wujudkan tunas penanti dulu. Okey? Dan bila kita wujudkan tunas penanti ini, kita ada 3 kaedah. Yang kaedah pertama adalah polading, kedua adalah tunggul, dan ketiga adalah kelaran. Okey, maksud polading ni adalah kita tinggalkan 1 hingga ke 2 dahan yang ada. Okey, itu untuk polading lah. Untuk tunggul pula, so kita habiskan semua sekali, kita tinggalkan tunggul sahaja.
dan tunggul tu lebih kurang berukuran ketinggian tunggul tu lebih kurang dalam 4 hingga ke 5 kaki. So jangan rendah sangat. Bila rendah sangat pokok akan mati. Okey, yang ketiga adalah melalui kelaran. Kelaran ni maksudnya kita buat kelaran di sekitar di keliling pokok tu dan kita buang 1/7 daripada tu. Kita buang 6/7 kulit tu dan kita tinggalkan 1/7 kita akan tinggalkan. Nanti kita akan tunjukkan macam mana cara dia. Okey, next. Okey, penyediaan tunas penanti. Tadi melalui pollarding. So, pertama kita kena pilih dan kena pasti pokok yang sesuai. Dan sihatlah. So jangan ada pokok pula yang ada tengah kanker, tengah ada serangan kulat. So kita tak nak, kita rawat dulu. Bagi pokok tu sihat barulah kita buat. Okey. Tebang pokok dan tinggalkan 1 ataupun 2 dahan. Bergantung kepada keadaan pokok. So, tinggalkan dahan yang paling bawah sekali. Sama ada 1 dahan ataupun 2 dahan. Yang atas tu semua sekali boleh buang. So, kenapa kita buat macam itu? Kerana kita nak kelangsungan hidup. So, pasal kita nak kena ada daun pada pokok dewasa tu. Bila daun, fungsi daun ni adalah sebagai kilang makanan. Kilang makanan untuk pokok menghasilkan makanan lah. Okey, sudut permukaan keratan adalah 30 hingga 35 darjah. Pastikan sebenarnya itu itu very technical sangat. Sebenarnya kalau boleh kita potong serong. Okey, potong serong supaya air boleh mengalir dan tidak bertakung. Itu sebenarnya pentingnya tu. Okey, rawat permukaan keratan dengan tree dressing. Maksudnya kita letaklah kita letak tree dressing. Rawatan pada permukaan yang telah dipotong tu. Okay, ada juga soalan yang mengatakan, cik, selain daripada tree dressing, tak ada ke benda-benda lain yang boleh kita gunakan? Sebenarnya ada minyak hitam. Minyak kereta yang telah belum diguna pakai ada lebih. So, itu yang kita gunakan untuk menutupi permukaan batang durian yang telah dipotong tadi tu. Okay, ada juga tanya, cik, kalau yang dah digunakan boleh ataupun tidak? Okey, dalam jabatan kita tidak digalakkan untuk menggunakan minyak hitam yang telah dipakai, sama ada motor ataupun kereta. Kerana apa? Dia dalam tu dia ada heavy metal. So kita tak nak heavy metal tu diserap oleh pokok dan ada dekat dalam pokok. So kita tak naklah macam tu. Okey. Sistem pengairan perlu disediakan. Okey. Untuk pengetahuan semua pokok durian adalah tanaman yang paling manja dalam Malaysia ni. Dia perlu dibelai, dia perlu ditengok untuk mendapatkan hasil yang lumayan lah. So ada juga orang kata, cik, saya tanam durian, tanam tunggu tuai pun berbuah. Betul, berbuah. Tetapi hasilnya akan lambat. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. So kalau nak hasil yang lumayan untuk durian, pastikan penjagaan dia adalah yang terbaik lah. So dia kena ada pengairan, kena ada baja, kena ada baja pun ada macam-macam jenis. Ada yang kimia, ada yang organik, ada yang folia. So barulah dia boleh menghasilkan 3 tahun setengah hingga ke 4 tahun berbuah. Okey. Dahan yang ditinggalkan ditebang selepas cantuman pada tunas penanti dijalankan. Okey, maksudnya dahan yang 2 tadi tu nak simpan pun boleh, nak tebang pun boleh, tak ada masalah. Ada juga yang tanya saya, cik, boleh tak satu pokok durian ada 2 variety? Boleh, tak ada masalah sebenarnya. Satu pokok durian ada 2 variety. Contoh saya bagi awak tanam di 24. Bila awak tanam di 24, awak rasa macam nak cantumkan dengan yang baru. Yes, tinggalkan 2 dahan ataupun 1 dahan yang paling bawah dan yang atas tu awak tebang. Kemudian awak buat cantuman dewasa. Bila cantuman dewasa musangking, so pokok musangking tu akan naik. So maksudnya bila pokok musangking tu akan naik dalam masa 3 tahun hingga 4 tahun, pokok musangking tu akan berbuah. Dalam masa yang sama juga, di 24 bawah tu tetap akan berbuah. Jadi awak ada 2 hasil dalam satu pokok. Okey? Di 24 dan juga musangking. Ada juga petani di Johor, di 168 ataupun IUI pokok dia tanam pokok IUI, lepas tu dia cantumkan dengan musangking. Okey, bila musim durian, buah IUI akan jatuh awal. Okey, maksudnya dia dah dapat duit dah. Kemudian musangking, pokok musangking, cantuman musangking tu pun berbuah. So maksudnya dia dapat 2 hasil dekat situ. Dia dapat IUI dan dia dapat juga buah musangking. Okey, yang ini adalah pollarding. Ini keadaan pokok. Yang sebelah kiri itu adalah keadaan pokok yang sebelum dipollarding. Okey, nampak tak? Dahan yang tinggi, pokok yang tinggi, dahan yang banyak. So di sebelah kanan tu pula adalah dahan pokok yang telah dipollarding lah.
So kita tinggalkan 2 ataupun 3 dahan supaya untuk kelangsungan hidup. Yang anda sangat beruntung sekiranya ada dahan yang rendah. So bila ada dahan yang rendah tu maksudnya baguslah. Kita boleh buat maksudnya dia boleh berbuah dalam buah yang ada nanti besok dalam keadaan rendah. Dan sebelah dia tu kita akan boleh buat cantuman dewasa. Okey, penyediaan tunas penanti lah. Okey, kaedah tunggul. Bila tunggul ni kita kena tunggul tunas penanti. Okey, yang pertama kita kena pilih dan kena pasti pokok yang sesuai dan sihat. Yang kedua pula, pokok yang ditebang tinggal tanpa dahan pada aras 1.5 hingga 1.1 hingga 1.5 meter dari permukaan tanah. Maksudnya 1.5 ni lebih kurang dalam 4 kaki ke bawah lah. 3 hingga ke 4 kaki ke bawah. So pastikan jangan terlampau bawah sangat. Bila terlampau bawah sangat, makanan di kulit tu tak ada. Jadi penanti akan keluar, tunas akan keluar, lepas tu dia akan mati. So kita dah pernah berlaku macam itu. So kalau boleh jangan macam itu. Pastikan 4 kaki, kalau kaki tu 4 kaki hingga ke 5 kaki lah yang paling baik. So bila tunas yang keluar, yang ada tu, jadi makanan pada kulit pokok tadi tu akan boleh support lah. Jadi tunas tu akan membesar dengan cantiknya. Okey, sudut permukaan keratan juga sama juga 30 hingga 35 darjah. Maksudnya kita serongkan je lah. Rawat permukaan keratan dengan tree dressing. Okey, nampak kat sini. Sistem pengairan adalah sangat diperlukan lah. Perlu disediakan. Tak kisahlah sama ada renjes ataupun sprinkler ataupun drip. Drip ni kalau pokok dah besar bergantung kepada keadaan pokok lah. Kalau pokok dah besar tak sesuai kot. Rasanya kalau drip. Okay. Umur pokok, maksudnya umur pokok bila yang boleh dibuat pulading. Okey, selepas 7 tahun. Okey, biasanya durian ni akan berbuah pada tahun yang ke-7. Okey, yang biasanya lah kalau tanpa pembajaan, tanpa apa, bila 7 tahun dia akan berbuah. So masa dah lepas berbuah, kita tahu dan kita rasa dah buah tu sama ada sedap ataupun tidak. Bila buah tu tak sedap dan barulah kita nak buat proses cantuman dewasa. Tetapi bila pokok tu umur bawah daripada 7 tahun dan kita belum pernah rasa lagi buah itu, so jangan buat cantuman dewasa dulu. Pasal di situ kita tak tahu sama ada kualiti buah yang ada tu baik ataupun tidak. Ini adalah selepas 8 bulan pokok tadi ditebang. Yang tadi tu yang tinggal tunggul tadi tu, selepas 8 bulan dia akan keluar tunas macam ini. Okey, sama ada dia akan keluar banyak, 3-4 mata tunas dia akan keluar banyak macam itu. So awak boleh pilih 3 ataupun 2 sahaja daripada yang banyak-banyak tadi tu. Okey, keadaan dia akan macam ini. Next, selepas 8 bulan. Okey, pembentukan semula pokok penanti melalui kaedah kelaran pula. Okey, yang pertama adalah pilih dan kena pasti pokok yang sesuai dan sihat. Sama juga macam tadi, pastikan tak ada kanker, tak ada kulat, tak ada apa, sihat dan okey. Yang kedua adalah kambium pokok dibuang dengan kadar 1/8. Okey, maaf tadi saya cakap 1/7 kan. Ni 1/8 dengan kadar 1/8 daripada ukur lilit pokok pada aras 1 hingga 1.5 meter daripada permukaan tanah. Okay, nanti kita akan tengok macam mana dia akan buat. Sistem pengairan perlu disediakan Okey, selepas tunas pokok tumbuh, pokok akan ditebang. Cantuman dijalankan apabila tunas penanti mencapai saiz yang dikehendaki. Okey, apa maksud itu? Okey, next. Ni dia. Kita buat kelaran pada ketinggian lebih kurang 3 hingga ke 4 kaki. Maksudnya kalau kita berdiri di pokok tu di paras dada sebenarnya. Itu yang paling baik. So macam mana dia buat kelaran ni? Okey, sebenarnya kelaran pertama dia buat di belah atas menggunakan pisau toreh. Pisau toreh getah Pisau toreh getah. So dia buat kelaran sampai ke belakang. Kemudian kat bawah pun sama dia buat kelaran. Okey, lepas tu dia akan buang kulit tu. Okey, pastikan tinggalkan 1/8 bahagian kulit untuk pokok mendapatkan makanan daripada akar. Okey. 7/8 kambium perlu dikikis. Okey. Hanya tinggalkan 1/8 kambium ditinggalkan sebagai jaminan kelangsungan hidup. Maksudnya jaminan kelangsungan hidup ni adalah untuk pokok mendapatkan makanan daripada akar. Okey, next. Okey. Ni Bila kita buat kelaran, lepas 2 bulan ataupun sebulan lepas tu dia akan keluar tampuk tunas. Tampuk tunas dia akan keluar banyak tampuk tunas. So kita kena pilih lah. Kemudian selepas 6 bulan dia akan keluar tampuk tunas tu lebih kurang dalam sejengkal ataupun 2 jengkal dia punya tu. So kita pilih lah macam apa yang kita nak buat. Melalui tampuk tunas tadi dia akan keluar mata tunas dan sama ada kita nak buat baji boleh, kita nak buat
Baji sisi pun boleh, semua boleh. Itu dipanggil cantuman dewasa. Jadi kita perlu tunggu tunas tu dulu. Tapi macam mana nak keluarkan tunas? Yes, kita buat kelaran. Okey, untuk orang-orang dulu kadang-kadang kalau kita tak nak buat kelaran ni pun tak apa sebenarnya. Orang-orang dulu kadang-kadang dia takik. Kalau ataupun dia takik daripada bawah ke atas. Ini pokok kita takik daripada ambil parang, kita akan takik daripada bawah ke atas. So bila kita takik ataupun kita potong pokok tu daripada bawah ke atas, selepas 2 bulan dia akan keluar tunas. Okey, dia akan keluar tunas. So kenapa kita takik daripada bawah ke atas? Kenapa tidak atas ke bawah? So tujuan dia adalah bila kita takik daripada bawah ke atas, bila hujan saja, air tidak akan mengalir masuk ke luka tadi tu. Kalau belah atas dia, luka akan masuk. So dia akan menyebabkan kulat, kanker, macam-macam dah. Okey, kita tak maulah. Jadi kita dari bawah ke atas dan dia tak akan ada kulat. Air tak akan masuk. So di tepi tu kiri kanan dia akan keluar mata tunas. Okey, penjagaan dia pula. So untuk menjaga pokok penanti tadi untuk bila kita kelar untuk menjaga pokok penanti. Pertama kita kena buanglah. Buang tunas pada dahan. Dia akan banyak dahan, banyak tunas penanti akan keluar. So kita kena buang. Penjarangan tampuk tunas. Satu tampuk dia mengeluarkan lebih kurang dalam 5 ataupun 6 mata tunas. So itu kita kena buang. Kita kena gunakan 1 ataupun 2 sahaja. Okey. Yang ketiga adalah pemilihan tunas. Maksudnya kita kena cari dalam banyak-banyak tunas tu kita kena cari tunas yang paling besar. Kita beranggapan yang paling besar tu adalah yang paling sihat. Maksudnya dalam perebutan makanan dialah yang paling dapat makanan dulu. Yang paling banyak ambil makanan. Okey, membuang tunas pada dahan. Okey, kerja dilaksanakan pada tempoh 30 hingga 50 hari selepas polading. Maksudnya 30 hingga 50 ni sebulan ataupun 2 bulan selepas polading tadi. Bila tunas akan keluar, cuaca masa tu kita buat dalam time hujan. So, tunas akan cepat merecup keluar. Okey, tujuan dia pula adalah untuk mengelakkan persaingan dengan tunas yang dikehendaki. Bila tunas tu keluar banyak, kita cuba nak 1 ataupun 2. Kita tidak perlukan banyak. Kita kena buang yang selain daripada tu. Jadi kita tinggalkan 1 ataupun 2 tunas sahaja. Okay, yang kedua adalah tunas pada batang utama berisiko untuk mati. So kalau bolehlah, tunas pada batang utama ni risiko dia mati adalah sangat tinggi. Jadi kita kena jaga sebaik yang mungkin. Tampuk tunas akan mula bercambah 40 hingga ke 60 hari selepas polading, tunggul ataupun kelaran. Hanya 4 hingga 5 tampuk dikekalkan. Tujuan dia adalah untuk menggalakkan pertumbuhan tunas baru. So, 1 tampuk ada 3, 4. Nampak tu 3, 4 keluar. So, kita hanya perlukan 1 ataupun 2 sahaja. Sebelah kiri pertama tadi berapa tinggi dan berapa luas kelaran tadi tu? Dia sebenarnya adalah 3 inci. So, ini adalah sama dengan 1 inci. Satu sengat ni adalah 1 inci. So, 3 inci lebih kurang tinggi besar gini je. 3 inci je kita buat. Okey, untuk kelaran. Atas kita buat kelaran, bawah kita buat kelaran dan kita buang dia punya kulit dia. Dan ketebalan kulit tu, ketinggian antara kelaran pertama dan kelaran kedua adalah 3 inci. Kita buang semua kulit. Okey? Selepas 3 inci, selepas kelaran tu kita buang, tinggalkan 1/7 saja, sama ada dekat depan ataupun belakang. Okey? Dia akan keluar tunas nanti. Okey? Terjawab soalan 3 inci saja lebar dia, ketinggian tadi tu. Okey, yang kedua tadi, takik ataupun atas. Okey, sebenarnya ini pokok kita ambil takik, kita ambil parang, kita akan takik bawah daripada bawah ke atas. Bila kita takik bawah ke atas, pokok akan luka. Bila pokok luka, dia akan keluar tunas kiri dan juga kanan. Kenapa kita buat daripada bawah ke atas? Kita tak buat daripada atas ke bawah. Bila kita takik daripada atas ke bawah, permukaan yang luka tadi tu terdedah kepada air hujan. Air hujan akan mendatangkan kulat macam-macam. So kita tak nak yang itu. So kita akan buat daripada bawah ke atas, dan bila air hujan daripada turun daripada atas ke bawah, dia tidak masuk ke bahagian luka. Dia akan keluar ke tepi. So di tepi itulah yang akan keluar mata tunas. Itu adalah untuk mengelakkan daripada pokok kita dijangkiti penyakit. Kenapa? Daripada kaedah kelaran. Kalau kaedah kelaran tu lebih kurang dalam 70%. Pasal kita dah buang kita dah buang 1/8 daripada kita dah buang 7/8 daripada dia punya kulit tadi tu yang boleh membau makanan. Bila pokok tak boleh bau makanan, tunas tadi tu akan keluar. Dia akan cuba survivekan diri dia untuk keluar, untuk mendapatkan bila dia tak cukup makanan. Ada pokok yang 1/7 daripada kulit tadi tu boleh memberi makanan tetapi tak cukup. Okey, bila tak cukup, bila bawah tadi tu akan tarik ke atas, dia akan keluar untuk kelangsungan hidup. Dia akan keluar tunas yang banyak dekat belah bawah tadi tu.
Okey, dia akan keluar. Tadi ni kita dah kelar. Belah atas kita dah kelar. Dia akan keluar tunas dekat belah bawah sini. Pasal apa? Dia perlukan daun untuk buat kilang makanan. Tetapi hanya atas saja dia kilang makanan. Dia tidak boleh sampai ke bawah. Jadi yang bawah dia akan keluar tunas sebanyak yang mungkin. So kebarangkalian untuk percentage untuk dia keluarkan tunas yang banyak, kalau kelaran adalah lebih kurang dalam 70 hingga 80%. Cantasan penjagaan. Okey, mata tunas tadi tu kita kena jagalah. Kita kena jaga. So kita kena buat penjarangan, cantasan penjagaan, cantasan pada dahan, pada tunas penanti dijalankan berperingkat. Tempoh daripada 80 hingga ke 150 hari selepas polading, tunggul ataupun kelaran. Okey, kawal penyakit dan juga perosak mengikut APB lah. APB ni adalah amalan pertanian yang baik lah. So kita kena letak jugalah. Kita kena elakkan daripada kanker, kita kena elakkan daripada kulat ataupun serangga yang makan daun dia tu. Okey, elakkan. So kita kena letak juga racun. Next. Okey, tunas penanti yang sesuai untuk dicantum. Okey, ukur lilit batang tunas adalah 3 hingga 6 cm pada aras, 10 cm pada pangkal. Senang je. Lebih kurang sebesar batang pensel, awak dah boleh cantum. Ataupun kalau awak rasa takut sangat nak cantum, sebesar batang pensel, dan boleh sebesar secekap pun boleh, tak ada masalah. So lepas ni nanti di akhir presentation saya akan buat cantuman dewasa patching dan juga cantuman dewasa untuk penanti baji sisi. Okey, nanti kita akan tengok. Okey, apa maksud flushing stage ni sebenarnya? Okey, untuk yang ada pokok durian, ada kebun durian, perasan tak selepas saja musim berbuah ataupun musim durian habis, akan ada satu musim di mana pucuk-pucuk baru akan keluar. So itu dipanggil flushing. Okey, flushing ni sebenarnya dia akan ada 3 kali flushing. Paling banyak ada 3 kali. So paling sikit adalah sekali. So untuk pengetahuan semua, sekiranya anda memang penggemar pokok durian ataupun hari-hari duduk dalam kebun durian, awak mesti tahu masa bila dia berbuah. Okey, pokok durian ni dia akan berbuah bila flushing tu akan sama ada selepas saja dia habis musim buah, dia akan keluar flushing. Kalau pokok tu sihat, sekali flushingnya lepas tu dia akan berbuah. Tapi pokok tu tak sihat, kalau pokok tu tak sihat, dia boleh mengambil masa sampai 3 kali flushing, barulah dia akan berbuah. Perasan tak? Okey? Okey. Kalau anda perasan, alhamdulillah. Maksudnya memang anda hari-hari duduk kat kebun. Okey. Dan masa flushing ni lah masa yang paling sesuai untuk mengambil mata tunas untuk dibuat cantuman. Tak kira lah nak buat cantuman apa. Cantuman baji ke, cantuman mata tunas ke, cantuman apa pun. Masa flushing ni lah masa yang paling baik sekali untuk mengambil tunas ataupun mata tunas. Okey, program pembajaan dijalankan dalam tempoh 1 hingga 3 bulan pada pokok mata tunas dan pokok penanti sebelum kerja mencantum. Okey, kalau awak tidak membaja pada pokok penanti ataupun mata tunas, nanti awak tak boleh kopek tau. Dia akan sampai masa tahap tak boleh kopek. Dan kalau pokok dewasa ni pula, air tak ada. Okey, dia akan melekat ataupun dia serabut. Air dia tak ada. Jadi bila air tak ada ni, kebarangkalian untuk hidup adalah sangat rendah lah. So air dia ni, lendir dia ni ataupun air dia ni sebenarnya mempengaruhi peratusan hidup sesuatu cantuman itu. Okey, untuk kadang-kadang kita tak ada mata tunas, kita kena ambil tempat lain. So ataupun kita kena ambil jauh daripada tempat yang daripada kebun kita. So cara yang paling baik adalah kita ambil mata tunas, kita dah siap potong mata tunas tu, dan kita akan balutkan dengan surat khabar yang telah direnjiskan dengan air. Okey. So ini sebagai mengekalkan kelembapan, dan yang paling baik lagi pula kita akan letak dalam cool box. So kita akan masuk dalam cool box dan kita dalam tu kita letak air sikit, so kita boleh bawa ke destinasi kita lah. Dan paling lama saya pernah buat adalah 24 jam lah, 24 jam. Paling lama 24 jam. Okey, kita boleh bawa ke tempat untuk kita cantum tu dalam masa 24 jam lah. Okey, dan satu lagi yang paling mudah lah, paling mudah dan saya pernah buat. Okey. Kita masukkan dalam botol mineral. Botol mineral ni kita tinggalkan air sikit saja. Lepas tu mata tunas tadi tu
kita masukkan dalam botol mineral ni. Kita potong kecil-kecil dia punya dahan-dahan ini kita tinggalkan sikit saja. So tinggalkan dia punya okey. So yang ini kita masukkan dalam botol mineral. Tapi air dia tinggal sikit lah. Ini saya belum minum lagi okey, air dia tinggal sikit. So kita akan masukkan dalam ni. So berapa banyak pun yang boleh. Jadi dalam ni kelembapan dia tinggi dan yang ini dia tak akan respirasi akan kurang berlaku. So kita akan masukkan dalam sini. Okey, dan kita boleh bawa ke mana-mana kalau kita tak ada cool box. So air botol mineral ni berguna sangat. Okey, mata tunas Mata tunas kita kalau nak bawa ke mana-mana, pastikan jangan potong habis dia punya daun. Kita kena tinggalkan daun dia tu 3 suku je. Tinggalkan sikit sahaja daun ni. Pastikan dia ada colour hijau. Okey. Sebaiknya kalau kita nak bawa mata tunas tu dalam keadaan yang macam ni. Kita ambil pucuk dia macam ini. Pastikan ada mata ketam. Lepas tu daun dia panjang-panjang macam ni kita buang. Tinggalkan suku saja, nampak tak? Okey, tinggalkan suku saja. Okey, kenapa kita kena tinggalkan dia ni? Pasal kita nak tahu sama ada bila dah sampai ke destinasi, kita boleh pakai ataupun tidak lagi mata tunas ni. Kalau tak boleh pakai, mata tunas ni akan hitam. Ni, daun ni akan hitam. Ataupun daun ni berkulat. Maksudnya kita dah tak boleh pakai lagi. Tetapi sekiranya daun ni masih segar lagi, so kita masih boleh gunakan lagi. Maksudnya mata tunas ni masih sihat lagi. Okay, next. Okey, ini adalah teknik sanding. Okey. Bila kita teknik sanding ni adalah teknik yang paling senang untuk hidup. Okey, sebenarnya paling senang untuk hidup dan dia tidak memerlukan kepakaran yang tinggi. Okey? Okey. Bila kita dah potong pokok tu, dia akan keluar tunas, nampak tu Yang sebelah kiri tu dia dah keluar tunas, mata tunas. Dan kalau kita tak tahu nak cari kat mana, nak beli nak mata tunas, tak tahu nak ambil mata tunas, nak ambil mata ni pun tak tahu, senang je. Pergi ke kedai nursery, beli pokok yang dah siap cantum. Contohnya pokok musangking yang dalam polybag tu, yang berukuran lebih kurang dalam 1,5 kaki. Okey, 1,5 kaki. Dan kita sandingkan dengan pokok yang ada dekat ladang kita tadi tu. Okey. Kita ambil tu, kita masukkan dalam pot tadi tu, kita letak dekat sebelah pokok tu dan kita akan sandingkan. Ini adalah pokok penanti dan ini adalah pokok kita beli dekat nursery tadi tu dan kita akan cantumkan dia. Okey, kita sandingkan dia. Untuk menyantumkan dia pula, kita hanya sisipkan kulit pokok penanti tadi. Yang ini kita sisipkan kulit pada pokok kelon tadi tu dan kita akan cantumkan, kita akan lekatkan belah satu, kita akan ikat bahagian bawah dan bahagian atas. Nampak tak dekat situ? Dia akan ikat semua sekali. Okey. Yang sebelah kanan, kalau ikut gambar belah kiri tadi gambar belah kiri tu, yang melengkuk belah kanan tu adalah pokok musangking. Yang kiri tadi tu, yang naik tu adalah pokok penanti yang ada pada tunggul tadi tu. Okey. Dan kemudian kita ikat. Kita sisipkan dia punya kulit penanti dan juga kulit pokok musangking tu. Kita akan lekatkan, kita akan ikat. So itu saja keadaan tunas penanti yang telah disandingkan dengan pokok anak benih. Okey, next tu. Bila dah siap pula, ikat belah atas dan ikat belah bawah. Okey, jangan terus potong. Bila awak terus belah dia punya tali tadi tu, dia akan sekah. Hati-hati So ikat bahagian atas dan ikat bahagian bawah. Barulah dah ikat kedua-dua tu, barulah belah dia punya tu. Pastikan dia tak sekah. Okey, buka lilitan cantuman, perhatikan cantuman. Okey, nampak tu dia punya bawah tu. Kerja menjantas dia punya tali tadi tu. Okey, next. Tu dia, nampak. Kekalkan yang atas dengan bawah tu, jangan dibuang dulu. Pasal apa? Kita takut bila awak buang yang dua tu, dia akan terbuka. Okey, ini tidak memerlukan kemahiran yang tinggi untuk cantuman. So dia hanya memerlukan kebersihan, maksudnya tangan awak bersih, peralatan awak bersih, dan yang kedua adalah masa yang sesuai untuk menyantum. Itu sahaja dia yang diperlukan.